Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak saya yang terhormat, ibu-ibu yang bahagia sidang jamaah Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang dengar ada punya jawapan salam tu. Jawab salam tu wajib, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kalau adatnya sampai sekarang, kalau dekat Indonesia sampai sekarang, biasa kalau siapa rajin tengok YouTube dia tahulah kan. Tapi saya tak tengok YouTube, tapi memang saya tahu. Kalau kat Indonesia, penceramah akan gaduh dengan jemaah dia. Kalau jemaah dia kurang semangat jawab salam. Betul. Sampai sekarang dia punya adat macam tu. Tak salah lah juga kalau penceramah tu nak gaduh dengan jemaah dia. Sebab memang Sunnah Nabi SAW sebut menjawab salam tu wajib, bagi salam tu sunat. Tapi ni bukan soal kita nak gaduh lah. Al-muhim, yang pentingnya bila semangat menjawab salam subuh-subuh ni, tanda kita semangat lah nak mengaji. Itu kan kalau senyap je ni sudah tak jadi. Baik. Sabda junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Jadi kita dalam rangka hari raya haji ini, masih lagi lepas hari pertama kita masih ada 3 hari tasyrik. Itu hari yang masih kita nak menyembelih korban, dan ini masih lagi kita dalam raya. Ini hari yang terakhir lah, hari yang ketiga kan tasyriknya. Dah habis daripada hari tasyrik tu, kalau nak sembelih dia tak jadi korban lah, jadi benda lain. Jadi akikah atau jadi sembelihan biasa saja, jadi sembelihan nazar. Korban pada hari raya, raya haji, hari yang kita beraya haji tu, dan 3 hari tasyrik, itulah dia yang dinamakan sembelihan korban padanya kita buat. Memang malam tadi waktu Ustaz Omar tanya, Ustaz besok nak kuliah apa, saya terfikir kata alamat kiamat lah. Kenapa alamat kiamat? Sebab cuaca kita subuh-subuh yang dah berhari-hari ni jerbu tak habis-habis. Dalam Al-Quran, lepas surah Az-Zukhruf, surah yang ke-4, surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan tu kalau terjemahan bahasa Melayu dia kabut. Kabut. Dukhan tu asap. Tu salah satu daripada tanda kiamat kubra, tanda kiamat besar. Jadi ingatnya malam tadi nak mutalaah dulu tentang bab ini. Lepas tu nak mengajikanlah sama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tapi dapat berita kawan muda lagi, saya ingat bagi saya atau lebih muda daripada saya, dia menyembelih korban. Menyembelih korban tu, pisau sembelih tu kan tajam, lembu disembelihnya kan. Bangun lembu tu lepas sembelih, terkejut dia, pisau sembelih tu kena kat namanya takdir, jatuh kat tangan dia tu, luka, meninggal dia. Anak 3. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah, yang namanya mati tu bila datanglah. Makanya malam tadi yang sepatutnya yang saya terfikir dengan Ustaz Omar nak baca tentang alamat kiamat, sebab terkenangkan arwah kawan yang meninggal itu, maka saya bacalah tentang mati, tentang ada adab mengiringi jenazah, tentang hak saudara muslim kita itu bila dia meninggal kita iringi jenazahnya. Ini peringatan yang pertama untuk diri saya sendiri, nak saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saya yang terhormat, sebagai peringatan untuk kita bersamalah. Dan nanti kalau kesempat kita akan baca lagi beberapa hadis di junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara-perkara yang berbangkit dalam kehidupan kita sehari-harian, insya-Allah subhanahu wa taala. Bapak-bapak saya yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia sidang jemaah sekalian, sabda junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man syayya'a janazatan falahu qiratun minal ajr, fa in waqafa hatta tudfan falahu qiratan,
barang siapa, sabda junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengiringi jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Kalau ditunggu sampai selesai jenazah itu dikebumikan, maka baginya pahala 2 qirat. Dalam sebuah hadis lain, junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qiratu misla Uhud. 1 qirat itu, yang kata pahala 1 qirat tu besar mana? 1 qirat tu besar gunung Uhud. Dan sunat pada kita menghantarkan akan jenazah itu, orang yang melayat jenazah, melayat ni bahasa Jawa, orang yang menghadiri jenazah, orang yang mengiringi jenazah ke perkuburan, melazimkan khusyuk dan memikirkan akan kematian dan mengingatkan akan dia, dan jangan berkhabar akan yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Ini adab orang menghadiri jenazah. Ingat mati banyak-banyak, fikir mati, jangan berkhabar-khabar, jangan bersimbang-simbang, jangan berbual tentang dunia, jangan berkhabar-khabar, jangan bersimbang-simbang, jangan bercakap-cakap tentang perkara yang sia-sia. Hadir jenazah itu, selain daripada kewajipan pertama menunaikan hak saudara muslim, juga untuk kita ingat mati. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Uhudul Muhammadiyah, beliau nakal daripada gurunya Sidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, bila mana diketahui oleh orang yang menghantar akan jenazah itu bahawa mereka tidak boleh meninggalkan perkhabaran yang sia-sia, memang jenis tak reti nak bercakap melainkan sia-sia, memang jenis tak kira lah kat depan dia agung ke, tengah khutbah Jumaat ke, hadir jenazah ke, memang dia suka nak cerita tentang dunia. Kalau sembang je dunia, kalau dah terfikir macam tu, maka sayogialah dia memperbanyakkan zikir la ilaha illallah Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah SAW, dan apa-apa zikirlah. Itu yang terlebih afdal daripada berkhabar-khabar akan yang sia-sia. Jadi kata Syekh Ali Al-Khawas, beliau ini guru kepada Sidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dah kalau orang tu tahu dia hadir jenazah tu, kalau namanya jumpa kawan kan, memang nak tersembang je, sembang. Dan memang tu kalau tersembang ni melarat-laratlah pada cerita dunia, melarat-laratlah pada benda yang sia-sia. Daripada sembang, baiklah berzikir, baiklah banyak-banyak tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan lagi sunat bagi orang yang menghantar akan jenazah itu, bahawa ia berjalan di hadapan jenazah dan hampir kepadanya, serta dia melihat-lihat akan jenazah itu, dan sunat disegerakan akan membawa jenazah itu, yakni dipantaskan sedikit. Maksudnya jangan lambat, tak juga suruh pecut laju, melainkan kalau darurat lah. Kalau sekarang kita misalnya berjalan di jalan raya kan, kalau pelan-pelan kan itu mengganggu lalu lintas. Tapi kalau dalam keadaan biasanya, janganlah dibawa lambat-lambat, dan jangan juga dibawa cepat-cepat, tapi agak pantas sedikit, dipantaskan sedikit, dan jangan dilambatkan perjalanannya itu. Dan sunat mengqasadkan, ini meniatkan menghantar jenazah itu kerana menunaikan hak orang Islam, dan supaya ingat akan kematian. Yang menjadi ingatan kepada saya dan kepada bapa-bapa, ibu-ibu sekalian, bahawa sekarang ni, dulu orang muda-muda buat kerja ni, sekarang habis. Yang tua pun saya tengok buat juga. A'udzubillah. Bila menghadiri jenazah, sembang dunia satu hal, kemudian merokok, sampai kita nak kubur merokok lagi. Ya ilaha illallah. Sebab kita ni dah, zaman sekarang ni memang dah zaman je, benda lah 4 segi panjang sikit tu kan, yang dalam poket masing-masing tu, tak nak gambar, tak apalah tak nak gambar, mayat jenazah tu diturunkan ke lahat. Ini benda-benda yang tak berlaku zaman dulu. Ni bukan nak cerita benda ni halal tak halal, haram tak haram, bidah tak bidah, ni cerita kemudian lah kan. Apa hukumnya Ustaz? Jenazah diturunkan ke liang lahat, kita selfie. Cerita kemudian lah hukum-hukum tu. Sementara pula benda ni bersangkut dengan fatwa kan, eloklah tanyakan pada pihak yang berwajib.
Tapi senang ceritanya tak ada adab lah. Tak tersinggung ke keluarga si mati tu? Tak. Tak ada adab ni, kalau bahasa yang lebih kasar lagi, kurang ajar lah. Tak elok sangat buat macam tu. Kerana saya pergi daripada tadi kita mengaji, daripada tadi kita baca sampai sekarang ni, bahawa menghantar jenazah itu kasatnya, niatnya adalah untuk kita ingat mati, menunaikan hak saudara muslim, buat kita mengingat mati. Jadi kalau sampai perkara itu menyakiti hati orang, menyakiti hati keluarga si mati, itu tak ada tertunai hak tu namanya. Itu namanya mengkhianati hak. Orang tengah bersedih-sedih dekat tanah kubur tu, yang kawan ni cerita pengilis, yang kawan ni cerita gaji, yang kawan ni cerita hutang, yang kawan ni cerita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengiringi jenazah orang mati, hati kita mati. Tak jadi. Walhal adalah qasad daripada mengiringi jenazah itu ingat mati. Ingat mati itu nak buat apa? Nak bagi hati kita hidup. Maka itu dalam sebuah hadis junjungan bagi Nabi SAW, baginda suruh kita ziarah kubur. Buat apa ziarah kubur? Nak bagi hati lembut, nak bagi ingat akhirat. Dan setengah daripada adab-adab menghadiri jenazah, menziarahi kubur itu ialah sunat ziarah akan kubur, dan dikasat akan yang demikian itu meminta akan doa bagi mayat, dan supaya ingat akan kematian, dan supaya melembutkan hati. Jadi sunat menziarahi kubur. Kenapa? Supaya mengkasatkan doa. Ziarah kubur tu mendoakan orang meninggal, dan supaya kita sendiri ingat akan mati, dan supaya melembut akan hati. Adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu itu, apabila berdiri ia di atas kubur, maka menangis ia hingga basah janggutnya dengan air mata, serta ia berkata, sami'tu sayyidina wa maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manazil al-akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'duhu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Bahawa sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan akhirat yang pertama. Kalau selamatlah ahli kubur, kalau selamatlah orang yang masuk kubur di dalam kuburnya, senanglah dia pada yang selepasnya. Tapi kalau dia tak selamat dalam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, yang selepas daripada kubur tu lagi keras, lagi teruk ke atasnya. Dan lagi sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min lailatin illa wa yunadi munadin ya ahlal kubur man taghbitun fayaqulun naghbitu ahlal masajid. Sabda baginda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berlalu satu malam itu melainkan ada penyeru-menyeru kepada ahli kubur, wahai penghuni kubur, kepada siapakah yang kamu teringat-ingatkan? Yaghbitun, teringat-ingat. Yaghbitun, iri. Kepada siapakah yang kamu rasa iri hati, hai ahli kubur? Maka kata ahli kubur, naghbitu ahlal masajid, yang kami iri hati sekarang ahli masjid. Kenapa? Li'annahum yasumun wa la nasum, wa yusalluna wa la nusalli, wa yadhkuruna Allah wa la nadhkuruh. Kena ahli masjid itu, mereka berpuasa, kami tak boleh lagi nak puasa sekarang. Kerana masjid itu mereka solat, kami tak boleh lagi nak solat sekarang. Kerana ahli masjid itu yazkurun Allah, mereka zikirnya Allah banyak, kami tak boleh lagi nak zikir sekarang. Dah namanya kubur tu bukan tempat beramal lah. Kubur tu tempat menyesal. Dunia ni tempat beramal. Dunia ni tempat beramal. Dan kata Sidi Hatim Al-Hasam rahimahullahu ta'ala, man marra bil maqabiri falam yatafakkar li nafsihi wa lam yad'u lahum faqad khana nafsahu wa khanahum. Sidi Hatim Al-Hasam ini seorang tokoh di zaman
Salaf soleh, kata beliau, barang siapa yang melewati tanah perkuburan, lalu kat tanah kubur, kalau orang naik komuter kat stesen 13 tu, kan dia mesti lalu ke tanah kubur kan, belah kanan. Kalau kita pergi dari sini kan, belah kanan tu tanah kubur, kan mesti lalu tanah kubur kan. Man marra bil maqabir falam yatafakkar li nafsihi wa lam yad'u lahum faqad khana nafsahu wa khanahum. Barang siapa yang melewati tanah perkuburan, barang siapa yang lalu di tanah perkuburan, tidak dia berfikir tentang dirinya, Allah, paling tidak Allah, esok lusa ke sini juga aku pergi. Walam yad'u lahum, dan tidak dia berdoa kepada ahli kubur, paling tidak sekurang-kurang doa kepada ahli kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, salam ke atasmu wahai ahli negeri perkuburan. Ingat pada diri sendiri, besok lusa nak mati, tidak. Doakan ahli kubur pun tidak. Faqad khana nafsahu, sungguh dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Wa khanahum, dan sungguh dia telah mengkhianati ahli kubur. Ini sebahagian daripada adab-adab mengiring jenazah dan menziarah tanah perkuburan. Nak cerita panjang lagi, tapi kalau terus tak terbaca pula yang lain. Saya ingat sampai sini dulu, peringatanlah buat saya yang selalu sangat lupa. Mudah-mudahan menjadi manfaat juga kepada bapa-bapa saya dan ibu-ibu saya sekalian. Kita sambung lagi pengajian kita pada pagi-pagi ini. Bapa-bapa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu saya yang terhormat, ulama-ulama zaman dahulu, terutama kalangan ahlul hadis, ada yang suka menghimpun kitab bab wasiat. Wasiat junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ada satu kitab wasiat junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang dihimpun oleh ulama-ulama terdahulu, dan sejak lebih 150 tahun dulu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh seorang ulama Melayu yang tinggal di Mekah. Jadi tidaklah dengan sinan Nabi SAW, kalau nak ikutkan dari kitab ni, sebab wasiatnya panjang, tidaklah sepanjang-panjang wasiat itu dalam satu majlis, tapi yang zahirnya ialah wasiat-wasiat ni adalah himpunan wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, dan itu juga kepada para sahabat yang lain, dan juga kepada kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa tertentu. Jadi para ulama telah menghimpunkan wasiat-wasiat ini, dibukukan dalam satu kitab. Jadi tak dapat kita baca semua, paling tidak kita dapat baca sebahagiannya pada subuh yang bahagia ini. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala menjadi ingatan kepada diri saya sendiri yang pertama, dan kepada bapa-bapa dan ibu-ibu saya sekalian. Sabda junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man akala al-halala safa dinuhu wa raqa qalbuhu wa lam yakun li da'wati hijabun. Ali, barang siapa makan dari yang halal, murnilah agamanya, lembutlah hatinya, dan tidaklah ada pada doanya itu hijab. Maksudnya doanya itu tidak akan terhalang. Ya Ali, man akala syubhat ishtabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu wa man akala al-harama mata qalbuhu wa khafa dinuhu wa da'ufa yaqinuhu. Ali, tadi siapa makan halal? Siapa makan halal, murni agamanya, lembut hatinya, tiada bagi doanya hijab. Ali, barang siapa makan syubhat, tersamarlah ke atasnya agamanya, kelamlah hatinya. Ali, barang siapa yang makan haram, matilah hatinya, ringanlah agamanya, dan lemahlah yakinnya. Makan halal, kuat yakin teguh iman. Makan halal, murni agama. Makan halal, tidak terhijab doa. Makan syubhat, ishtabah alaihi dinuhu, ishtabah samar. Agama itu, samar agama itu macam mana? Semayang, pergi semayang. Maksiat buat juga, samar agama. Halal makan halal, haram pun sesah juga, samar agama. TV Hijrah, rancangan TV Hijrah, tengok juga, tengok Hijrah. Apa tu rancangan TV lain pun tengok juga, malah nak cakap lah dia punya detail kan, samar agama.
Tu orang makan syubhat, makan haram, mati agama habis. Mati hati, agamanya dengan khaffa dinu. Nak kata tak ada agama langsung pun taklah juga kan. Mudah-mudahan masih ada lagi lah, paling tidak segi baki. Tapi khaffa dinu, ringan agamanya. Ringan tu macam mana? Maksud ringan tu macam belon lah, ataupun macam bulu yang terbangkan angin. Tiup ke kiri, tiup kanan, dilambung ke atas, ditolak ke bawah. Khaffa dinu, ringan agamanya. Waliyazubillah, jangan tak ada langsung. Wada'ufa yaqinuhu, lemah yakinnya, lemah imannya. Wa hajiballahu da'watahu, dan Allah menghijab doa-doanya. Wa qallat ibadatuhu, lagi sedikit akan amal ibadatnya. Ya Ali, idza ghadiballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Ali, kalau Allah murka pada satu orang, nescaya Allah akan merezekikan padanya harta haram. Fa idza ishtadda ghadabuhu alaihi wakkala bihi syaitanan yubariku lahu fihi. Dan jika Allah tambah murka kepadanya, Allah akan menghantar pada orang itu satu syaitan, yubariku lahu fihi. Allah akan hantar, Allah akan wakal, Allah akan mewakilkan baginya. Wakil ni maksudnya Allah akan mengkampilkan baginya, Allah akan kawankan baginya syaitan. Yubariku lahu fihi, yang akan memberkatinya pada hartanya. Syaitan pergi memberkati hati orang tu. Dapat harta banyak pula tu kan, enjoy, diberkati syaitan. Wa yashabuhu, dan syaitan akan berkawan dengannya. Wa yashghaluhu bidunya 'anid dini, dan syaitan akan mempersibukkan dia terhadap dunia daripada agama. Wa yashallahu umura dunyahu, dan syaitan akan memudah-mudahkan baginya pekerjaan dunianya. Buat apa jadi? Niaga apa untung? Wa yaqulullahu ghafurun rahim, dan dia berkata, tak apa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tak apa, nantilah tunggu tua boleh haji. Tualah dia pergi haji dengan harta haram. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Ali, ma safara ahadun talibanil haram masyian illa kana syaitanu qarinuhu. Wahai Ali, tidaklah satu orang itu bermusafir menuntut yang haram. Kalau berjalan kaki dia, illa kana syaitanu qarinuhu. Kalau berjalan kaki dia, syaitan jadi kawan dia berjalan. Wara raqiban illa kana syaitanu radifuhu. Tidak dia menunggang kenderaan, dia menuntut yang haram tu, dia pergi menunggang kenderaan. Tidaklah dia menunggang kenderaan itu, melainkan syaitan kawan tunggangannya. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Dan tidaklah seseorang itu menghimpun harta haram, melainkan dimakan oleh syaitan. Maksudnya syaitan makan tu maksudnya apa? Syaitan makin banyak, syaitan kan suruh makan, dia makin banyakkan harta tu, makin sibuk orang tu dengan harta haram. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala innal jima'i illa syarakahu syaitan fi waladihi wa dhalika qawluhu ta'ala wa syarikum fil amwali wal aulad. Dan tidaklah seorang itu lupa nama Allah, lupa menyebut bismillah ketika dia menyetubuhi isterinya, illa syarakahu syaitan, melainkan syaitan menyertainya pada anaknya, melainkan syaitan menyertainya pada anaknya, mengkongsinya pada anaknya. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa syarikum fil amwali wal aulad. Dan demikian itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada syaitan dalam Al-Quran di ayat ni. Allah cakap kepada syaitan, wa syarikum fil amwali wal aulad, dan sertailah manusia dan kongsilah dengan manusia itu akan harta benda dan anak-anak mereka. Orang lupa Tuhan. Ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal haram. Ali, Allah tidak menerima solat yang tanpa wudu, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta haram. Ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil haram. Ali, tidaklah seorang itu dan tidaklah seorang mukmin itu melainkan makin bertambah-tambah agamanya, makin bertambah-tambah imannya. Iman tu kan yang kusu wa yazid, iman tu kan dia bertambah berkurang. Tapi orang mukmin itu sifat dia memang dah namanya mukmin tu, imannya akan sentiasa bertambah, imannya akan sentiasa bertambah. La yazalu, akan tetaplah seorang mukmin itu bertambah imannya, bertambah agamanya, malam ya'kulil haram, selagi dia tidak makan haram. Bila dia makan haram, pertambahan iman tu stop dan boleh jadi mengundur belakang.
Waliyazbillah. Wa man faraqal ulama amata qalbuhu, dan barang siapa berpisah dari alim ulama, dan barang siapa yang menjauhi alim ulama, matilah hatinya. Wa amiya an taatillahi ta'ala, dan butalah dia daripada mentaati Allah Ta'ala. Ya Ali, man qara'al Qur'ana wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Wahai Ali, barang siapa membaca Al-Quran tapi yang halal dalam Al-Quran tidak dihalalkannya, yang haram dalam Al-Quran tidak diharamkannya, maka termasuklah dia dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Merekalah dari golongan orang-orang yang melemparkan kitab Allah Subhanahu wa taala di belakang dada mereka. Waliyazbillahi taala. Dan lagi antara wasiat junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tamanna sidna Jibril an yakuna min bani Adam li sabihi salid, adalah berharap Sidna Jibril itu untuk dia menjadi kalangan anak keturunan Sidna Adam alaihi salatu wassalam li sab'i khisalin, kerana ada 7 perkara yang ada pada anak keturunan Sidna Adam alaihi salatu wassalam inilah. Jadi 7 perkara ini menyebabkan malaikat Jibril berharap, kalaulah aku boleh menjadi manusia anak keturunan Sidna Adam, kerana nak melakukan 7 perkara ini. Apa dia 7 perkara itu? As-salawatil khamsi ma'al imam, solat 5 waktu dengan imam. Wa mujalasatil ulama, dan duduk bersama alim ulama. Wa iyadatil marid, melawat orang sakit. Wa tasyi'il janazati, tadi kita dah cerita, dan mengiringi jenazah. Wa saqil ma'i, dan memberi minum air. Wa sulhi bainal itsnain, dan mendamaikan 2 orang yang berselisih. Wa ikramil jar, dan memuliakan tetamu. Wal yatim, dan anak-anak yatim. Fahris ala dhalik, kata junjungan sinan Nabi SAW, wahai Ali, maka hendaklah kamu loba. Fahris, maka hendaklah kamu loba mengerjakan yang demikian itu, 7 perkara. Semayang berjemaah, duduk bersama alim ulama, artinya bukan duduk sajalah, ngajilah maksudnya ya. Wa iyadatil marid, melawat orang sakit, mengiring jenazah, memberi minuman kepada manusia, kepada binatang. Wasuli bainal itsnain, kalau 2 pihak bertelagah didamaikan. Wa ikramil jar, memuliakan tetamu. Wal yatim, dan anak-anak yatim. Lagi sabda junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ya Ali, salli bil laili walau kahal bisyatin. Wahai Ali, semayang malamlah kamu, walaupun sekadar masa sepemerah susu. Sepemerah susu, kahal bisyatin, perah susu kambing. Jadi sekadar masa memerah susu kambing ini adalah pepatah pepitih orang Arab zaman-zaman dulu, nak menunjukkan waktu yang amat singkat. Hal bisyatin katanya wallahu alam sekitar 3 minit. Dan memerah susu tu tak lama, sekejap aja. Memerah susu kambing ya. Susu lembu lama lah kan, susu bukan gemuk kan, susu dia kan, kambing tu kan kecil je. Jadi sekejap aja perah susu kambing ni, tak lama. Kata sinar Nabi SAW, wahai Ali, semayang malamlah kamu. Tak apalah walau sikit, tak apalah walau sekadar masa memerah susu kambing. Fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan, kerana sesungguhnya orang yang semayang malam itu adalah sebaik-baik wajahnya manusia. Ya Ali, idza kabbarta li salati fafarrij asabi'aka warfa' yadayka wa khudh maaf. Ya Ali, idza kabbarta li salati fafarrij asabi'aka warfa' yadayka khaddaman warfa' yadayka wa man khaddaman kibaika. Maaf, dia tak boleh jelas sangat tulisannya. Wahai Ali, jika engkau bertakbir, maksudnya bertakbiratul ihram untuk solat, fafarrij asaibaka, maka renggangkanlah dari jemarimu dan angkat 2 tanganmu di atas mankibaika, di atas bahumu. Maksudnya orang lelaki lah kan, wasiat sinar Nabi kepada orang lelaki, pada sinar Ali. Jadi waktu dalam fikir kita belajar, kalau orang perempuan dia angkat takbiratul ihram tu dekat dada kan, orang lelaki di atas lah, di atas bahu.
Wa idza kabbarta fadha yaminaka ala shimalika tahta surratik. Dan jika sudah engkau takbiratul ihram, maka letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu, tangan kananmu di atas tangan kirimu, tahta surratika, di bawah pusatmu. Jadi letak di bawah pusat. Baik, tentang perkara ini ialah kita jabarkan sedikit bahawa meletak tangan kanan di atas tangan kiri waktu solat itu adalah sunnah. Kedudukannya di mana Ustaz? Adakah betul-betul di atas pusat, atau di atas paras pusat, atau di bawah paras pusat? Bahawa bagi orang lelaki, dalam kitab fikih nanti akan dibicarakan, ketiga-tiga tempat berikut, tempat yang kita sebutkan tadi adalah warid di dalam sunnah. Dalam wasiat Sina Nabi SAW kepada Sina Ali ni, wasiat baginda kepada Sina Ali adalah letak tangan tu kedudukannya di bawah pusat. Okey, katalah kalau ada orang letak tangannya betul-betul di atas pusat, pun betul. Di atas parah pusat pun betul. Yang tak betulnya ialah bila mana orang lelaki, bila mana orang lelaki solat letak tangan di atas dada. Untuk orang lelaki yang ini tak betul, maaf cakap lah. Memang ada pendapat lain, kata orang lelaki sembahyang letak tangan atas dada, memang ada pendapat tu. Tapi pendapat tu wallahu alam, biar saya bersederhana je lah. Biar saya tak cakap besar di sini, saya tak belajar yang tu, minta maaf. Jadi kalau siapa-siapa tanya saya, dah ada orang tanya saya sebelum ni, dan kalau siapa-siapa akan tanya saya cuma berani jawab, kita orang lelaki solat tu letak tangan sama ada di atas para pusat, atau di atas pusat betul, atau di bawah para pusat. Tapi kat dada ni, yang itu saya tak belajar. Senang kita begitulah. Tapi kalau ada orang buat juga, itu tak apa, dia ada hujah dia. Ini untuk kita keluar daripada khilaf lah. Tapi kalau nak mengaji betul, kena buka kitab fikir lah bab ni, ya. Baik. Wa idza raka'ta fadha yadayka ala rukbatik. Dan jika engkau rukuk, letakkanlah dua tanganmu di atas dua lututmu. Wa farrish baina asabi'ika, dan renggangkanlah antara jari jemarimu. Ya Adi, asfir bis subhi wa sallil maghrib ba'da ghiyabi syamsi biqadri hal bisyatin. Wahai Adi, asfir bis subhi. Safara yasfiru, asfir artinya lepaskanlah, dirikanlah, nanti kita jelaskan ya. Asfir bisubhi artinya dirikanlah waktu solat subuh itu, dirikanlah solat subuh itu waktu lepas. Artinya dah azan tu berapa lama baru solat. Dalam mazhab Maliki, solat subuh yang afdal itu waktunya ialah pada waktu ghalas. Ya, ini mari kita belajar fikih sikit. Waktu ghalas tu waktu bila? Waktu matahari dah nak agak muncul, tapi tak muncul lagi ya. Dia katalah kalau sekarang ni azan subuh tadi jam berapa Bapak? Jam 5.57. Okey, kurang lebih dalam 5.47 gitulah, lebih kan? Lebih kurangnya. Tu azan. Sekarang ni kalau waktu ghalas, kalau tengok kat luar tu kan, kita dah boleh nampak. Tapi masalah sekarang ni tengah cerebu. Tapi kalau tengok kat luar tu dah nampak cerah sikit dah. Taklah cerah tapi nampak macam nampak. Waktu itu namanya waktu ghalas. Dalam mazhab Maliki, waktu yang afdal untuk solat subuh, mendirikan solat subuh tu adalah waktu ghalas. Jadi ini jadi ilmu pada kita. Dalam mazhab Maliki, waktu dia mendirikan solat subuh adalah asfir, waktu masa tu telah terbentang. Tapi janganlah dah cerah baru nak solat, tak boleh lah. Wa salli bil maghribi ba'da ghiyabi syamsi biqadri hal bisyatin. Dan solatlah maghrib selepas tenggelam matahari sekira-kira kadar memerah susu. Tadi merah susu tadi kan? Sekadar dia dah matahari tenggelam betul. Azan, lepas azan tu dia sikit je, lepas azan sikit pemat. Itu dikirakan qadri hal bisyatin, sekadar memerah susu.
Fa inna dzalika min khisalil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kerana yang demikian itu adalah di antara pekerjaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya Ali, alaika bi salatil jamaah fa innaha indallahi kama syika ilal haji wal umrah. Wahai Ali, hendaklah engkau mengerjakan solat jamaah, kerana sesungguhnya solat jamaah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti engkau berjalan pergi menunaikan haji dan umrah. Maksudnya pahalanya, ganjaran bagi orang yang menunaikan solat jamaah itu bagi dia berjalan pergi menunaikan haji dan umrah. Wa ma yahrusu ala salatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allah taala. Dan tidaklah loba untuk mengerjakan solat berjamaah itu melainkan orang yang beriman yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahu Allah. Dan tidaklah zuhud terhadap solat Jumaat, dan tidaklah zuhud terhadap solat berjamaah melainkan orang munafik yang dimurkai Allah. Zuhud ni artinya dia tak nak, bukanlah tak buat, bukanlah tak semayang langsung, semayanglah juga, tapi merasa tak nak, merasa zuhud terhadap solat jamaah, itu tanda orang munafik. Waliyazubillah. Ya Ali, ahabbul ibadi ila Allahi abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wahai Ali, hamba yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah hamba yang sujud lalu berkata dia di dalam sujudnya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hai Tuhan, aku ini telah menzalim pada diriku sendiri, maka ampunilah dosa-dosaku. Sungguhnya tidaklah mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Doa ni pendek saja Bapak-bapak Ibu sekalian, mari kita baca dan kita hafalkan insya-Allah sama-sama. Saya pun nak hafal juga doa ni. Elok doa ni kita baca waktu sujud. Bila-bila masa kan, kalau kita menunaikan salat sunat terutamanya tengah-tengah malam, bacalah doa ni, bacalah istighfar ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Saya baca, Bapak Ibu sekalian ikut ya. Rabbi inni zalamtu nafsi. Boleh semangat sikit tak? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ulang sekali lagi ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya tidaklah mengampuni dosa itu melainkan Engkau. Faslun fi sadaqah. Ini satu fasal pada menyatakan tentang sedekah. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, anna awliya Allah ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bi kathratin ibadah, walakin naluha bi sakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Wahai Ali, sesungguhnya para awliya Allah itu tidaklah mereka mencapai keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keredaannya dengan sebab banyak ibadat. Tapi kalau yang namanya awliya Allah taala itu memang mereka orang yang banyak ibadat. Tapi ketujuan sinar Nabi SAW, bukan kerana itu mereka mencapai keluasan rahmat Allah dan redanya. Akan tetapi mencapainya para awliya Allah taala akan keluasan rahmat Allah dan redanya itu kerana sakhawatun nafsi, kerana pemurahnya jiwa mereka, kerana budimannya mereka, wal istihanati bid dunya, dan kerana mereka memandang remeh terhadap dunia. Ya Ali, as-sakhiyu qaribun min Allahi qaribun min rahmati ba'idun min azabihi. Ali, bahawa orang yang dermawan itu dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jauhlah dia daripada azabnya. Wal bakhilu ba'idun min Allah taala wa ba'idun min rahmatihi wa qaribun min azabihi. Adapun orang bakhil itu jauhlah dia daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dekat dia dengan azabnya. Ya Ali,
Ra'aitu maktuban ala abwabil jannati. Wahai Ali, aku telah melihat tertulis di pintu-pintu syurga. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Wahai Ali, telah kulihat tertulis di pintu-pintu syurga. Wahai syurga, sesungguhnya engkau terharamlah daripada dimasuki. Wahai syurga, sesungguhnya haramlah engkau daripada dimasuki oleh orang bakhil, oleh orang durhaka kepada dua ibu bapa, dan orang yang membawa berita adu domba. Disoal dalam hasyiah oleh para alim ulama bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang ummi, yang tidak menulis dan tidak membaca. Maka bagaimanakah di dalam hadis ini dan juga dalam banyak hadis-hadis lain bahawa junjungan Nabi SAW melihat tertulis di tiang arash, bahawa junjungan Nabi SAW melihat tertulis di pintu syurga, dan Nabi SAW itu tidak menulis dan tidak membaca. Jadi jawapannya Allah Subhanahu Wa Taala alam, bahawa junjungan Nabi SAW itu waktu Isra dan Mi'rajnya itu keluar daripada taurihil basyari, keluar baginda itu daripada keadaan manusiawi biasanya. Dah baginda junjungan Nabi SAW tu, dia Nabi itu pun dah bukan manusia biasa dah. Nabi itu manusia dan dia bukan manusia biasa. Dan bila baginda Isra dan Mi'raj itu, dia keluar daripada taurihil insani, kharaja min taurihil basyari. Baginda itu keluar daripada kebiasaan manusiawinya. Dah namanya Isra Mi'raj. Kan burak tu kena, yang baginda tunggang itu kan selaju cahaya. Kan? Itu kalau ikut kita manusia biasa, kita bergerak selaju kelajuan cahaya, jadi apa, kita terbakar lah. Kan? Tapi baginda tu waktu Isra dan Mi'raj itu keluar daripada taurihil basyari, keluar daripada keadaan manusiawinya yang biasa, maka tidak dikira lagi pada baginda akan hukumnya sebagai manusia. Hukum baginda sebagai manusia biasa menunjukkan masuknya waktu Isra. Tadi kata Ustaz Omar, kata nanti Ustaz kalau bunyi kecil-kecil tu Ustaz boleh berhenti lah. Jadi kita berhenti, tapi nak habiskan ini dulu. Jadi hukum baginda yang Allah tetapkan sebagai manusia biasa, selaku baginda seorang Nabi, itu adalah baginda ummi, tidak menulis dan tidak membaca. Itu mukjizat, sebagai mukjizat baginda. Tapi bila baginda keluar daripada alam dunia ni, pergi ke alam akhirat, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha tu, keluar baginda daripada hukum duniawinya. Maka di situ baginda membaca tertulis di pintu syurga. Apa yang tertulis di pintu syurga? Antara yang tertulis di pintu syurga tu, adalah dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammad Rasulullah SAW. Itu dibaca oleh bapa kita Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam. Di sini dalam wasiat ni Sayyidina Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Ali, aku nampak tertulis ra'aitu maktuban. Dan lagi syarah daripada soalan tadi, begitu juga nanti kalau dalam hadis-hadis, dalam hadis-hadis yang kita baca, yang kita mengaji mengenaan baginda junjungan Nabi SAW melihat tulisan di pintu syurga, melihat tulisan di tiang arash, kan? Itu nasnya ra'aitu, aku melihat, bukan qara'tu, aku membaca, tak. Ra'aitu, aku melihat tertulis, bukan aku membaca tertulis, tak ya. Jadi supaya kita faham, aku melihat tertulis pada pintu syurga, anti muharramatun, engkau wahai syurga haramlah daripada dimasuki oleh setiap orang bakhil, oleh setiap orang yang durhaka kepada dua ibu bapanya, dan oleh setiap orang yang namam, yang membawa berita adu domba, yang mengobarkan permusuhan sesama manusia. Ya Ali, lamma khalaqallahu al-jannata qalat ya Rabbi lima khalaqtani. Hai Ali, ketika mana Allah telah menciptakan syurga, berkata syurga, ya Rabbi, pada siapa engkau menciptakan aku? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sakhiyun wa taqi, aku ciptakan engkau untuk orang yang dermawan, untuk orang yang pemurah, dan untuk orang yang takwa, untuk orang yang tahu takut Allah. Qalat raditu, kata syurga, Allah, redalah aku. Wa qalatin nar ya Rabbi lima khalaqtani, dan neraka pun cakap, Rabbi, buat apalah kau ciptakan aku? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, likulli bakhilin wa mutakabbir. Kata Allah, aku ciptakan engkau untuk tiap orang bakhil,
untuk tiap orang yang sombong. Qalat, kata neraka, ana lahuma, memang aku untuk dua orang ni. Jadi ada pepatah, apakah dia bendanya yang makan tak pernah nak kenyang. Manusia ni betapa dia masuk dengan makan kan, last sekali dia kenyang juga. Tapi ada satu benda yang makan tak pernah kenyang. Benda tu ialah neraka. Kalau Halim tak nak, dekat tanya kat neraka besok kan, kat akhirat besok, kau dah penuh ke belum? Kata neraka, hal min mazid, ada lagi tak tambah? Lapar dia dengan manusia ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Ali, man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu. Ali, siapa yang menyalahi tuntutan nafsunya, maka kepada syurgalah dia akan kembali besok. Wa man ata'a hawahu kanat jahannamu maswahu. Ali, barang siapa yang taat, barang siapa yang ikut hawa nafsunya, maka neraka jahannamlah nanti tempat dia tinggal di akhirat besok. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa imamul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan apa yang kita mengajikan pada subuh ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semualah, dapat kita amalkan, dapat jadi bekal buat menyeluruh kehidupan. Astaghfirullahalazim min kulli zambin wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim min qaulin bila amali. Saya istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada bercakap tapi tidak berbuat, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tidak diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita menadah tangan. Di pagi-pagi waktu isyraq ini kita berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunhalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka ya Allah. Allahumma kurniakanlah selawat yang sempurna, kurniakanlah salam yang secukupnya kata junjungan kami Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan baginda itu terlarah segala kekustan, yang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam terlerailah segala kekustan. Terlepaslah kami daripada segala kesusahan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam tertunailah segala hajat kami, dan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah kami kepada segala hajat dan permintaan kami, dan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan dengan berpegang pada baginda sallallahu alaihi wasallam dapatlah kami baik pada segala penghujung amalan, dan dengan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia turun hujan menghujani tanah bumi dan menyuburinya. Begitu juga selawat dan salam ke atas para sahabat baginda dan para ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam sekalian, sebanyak bilangan kedipan mata, sebanyak bilangan nafas naik dan turun. Ya azimu ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, dan rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka telah mengasihani kami, membesarkan kami waktu kami kecil. Allahumma arhamna warham lihayyina wa mayyitina. Allahumma rahmatilah kami, Allahumma rahmatilah yang hidup dari kalangan kami, dan rahmatilah yang telah mati dari kalangan kami. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. Allahumma taubatkanlah kami dengan taubat yang nasuha. Allahumma jadikanlah hati kami ini tahu ingat mati. Allahumma jadikanlah hati kami ini tahu ingat hari akhirat. Allahumma jadikanlah hati kami ini tahu ingat kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah kami kebaikan di hari akhirat, dan pelihara kami daripada azab api neraka. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa imamul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
bapak-bapak saya, ibu-ibu saya, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana baik, yang mana betul daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap jadi diberi kelemahan saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada umur kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.